Fokus berita dari Sabah petang ini, komitmen Jabatan Kerja Raya menangani masalah kerosakan jalan. Perinciannya kita bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran Shah. Baik Syahira, Jabatan Kerja Raya JKR Sabah mengambil langkah tuntas menangani kerosakan jalan susulan hujan berterusan baru-baru ini. Menterinya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata pihak JKR sedang mengemaskini aduan dan laporan berkaitan jalan rosak termasuk jalan terputus akibat tanah runtuh dan banjir. Jelas beliau, sekiranya terdapat kerosakan besar, kerja-kerja reka bentuk akan diambil kira dan tindakan pemulihan akan segera dilaksana. Apa yang dilakukan oleh pihak JKR, pertama jika ada jalan terputus, mereka akan membuat tindakan kecemasan untuk memperbaiki ataupun menyediakan laluan sementara yang selamat digunakan. Mengenai hasil mesyuarat Jawatankuasa Intervensi Penyelarasan Pemantauan Program dan Projek Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah yang diadakan Januari lalu, beliau memaklumkan antara intipati utama adalah mengenal pasti punca kelewatan projek. Actually 400 projek itu sebenarnya meliputi projek yang telah ditamatkan, yang lepas ditamatkan ingin dimulakan semula. Jadi kita minta pecahan mana projek yang sebenarnya belum bermula. Jadi dia bukan 420 lah. Kesemua jurutera daerah dan pihak konsesi Jabatan Kerja Raya JKR Sabah akan mengadakan mesyuarat berkaitan infrastruktur minggu depan. Antaranya termasuklah isu air dan jalan berlubang di seluruh negeri. Jadi saya akan memanggil pihak konsesi dan semua jurutera daerah bahagian penyelenggaraan jalan bermesyuarat pada minggu hadapan untuk memastikan bahawa kejadian jalan berlubang ini akan dapat kita minimalkan dalam kadar waktu yang boleh diterima. Dan air pula kita melakukan pelan-pelan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang mengikut kawasan. Datuk Syahelmi yang juga ahli Parlimen Putatan ditemui pemberita selepas merasmikan program sempena perayaan Cap Gohmeh di Putatan. Sempena program ini, beliau mengajak warga Putatan agar mengekalkan perpaduan baik agar lebih banyak agenda pembangunan dapat dinikmati demi keharmonian dan kemakmuran bersama. Lebih 1,000 orang hadir dalam program ini. Beralih ke perkembangan banjir. Banjir di Beaufort dilaporkan polis penuhnya apabila pusat pemindahan sementara PPS DSP Dun Banir diisytihar tutup secara rasmi pada 12 tengah hari tadi. Jumlah penduduk berlindung di Kinabatangan kekal setakat 4 petang. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 169 penduduk daripada 43 keluarga masih berlindung di 2 PPS di Kinabatangan iaitu SK Sukau dan SK Bukit Garam. SK Sukau menempatkan 107 penduduk daripada 29 keluarga, manakala PPS SK Bukit Garam menempatkan 62 penduduk daripada 14 keluarga. Menyampai maklumat terkini, menghibur dan mendidik. Itu peranan radio yang tidak boleh dinafikan hingga kini. Di Sabah, siaran pelbagai bahasa dipelopori stesen radio Sabah VFM antara yang dekat di hati pendengar. Ikuti laporan Gabriel Michael Stown sempena sambutan Hari Radio Sedunia. Bermula seawal 6 pagi hingga 12 tengah malam, Radio Sabah VFM bersiaran secara bergilir-gilir dalam 4 bahasa tempatan serta 2 bahasa antarabangsa. Ia dimulakan dengan siaran bahasa Kadazan, diikuti Cina, Inggeris, Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur, Murut serta Dusun. Sabah VFM ini telah menjadi satu medium untuk bahan maklumat serta lagu-lagu hiburan serta berita juga disiarkan. Ianya setelah menjadi semakin penting kerana kesedaran dari hari ke hari oleh setiap etnik itu sendiri yang melakukan
yang rasa gembira, yang rasa teruja, yang mahukan bahasa etnik mereka ini terus diperjuangkan, diketengahkan menerusi siaran radio di Sabah BFM ini. Saluran-saluran seperti ini yang mengangkat citra etnik sebagai medium komunikasi, dia mempunyai tahap ketersampaian, mempunyai tahap penerimaan yang lebih baiklah. Ini adalah satu strategi yang baiklah untuk menyebarkan info-info dan berita-berita kepada penduduk kita di luar bandar. Turut disiarkan rancangan-rancangan terbitan dalam bahasa etnik bagi menarik minat generasi muda mendalami bahasa ibunda masing-masing. Dengan sendirinya, bahasa itu bukan sahaja boleh dipelajari, boleh dikuasai oleh kaum itu, tetapi kaum-kaum yang lain juga boleh belajar. Jadi ini bagus untuk kita ke arah lagi mengakarkan lagi, menyuburkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan kita di negeri Sabah ini. Sesuai tema Hari Radio Sedunia 2025, Radio dan Perubahan Iklim, penyampai radio etnik sentiasa memastikan pendengar mendapat maklumat terkini keadaan cuaca semasa. Kita ditugaskan untuk menyampaikan maklumat yang benar dan sahih dengan laporan-laporan cuaca terkini, hebahan-hebahan terkini untuk masyarakat kita, khususnya Bajau Pantai Barat. Maklum balas daripada pendengar adalah sangat menggalakkan dan juga ianya juga membantu bukan sahaja di satu kawasan tetapi ianya adalah secara meluas. Dalam konteks yang macam maklumat-maklumat yang kritikal yang perlu didengari dengan segera, termasuklah soal-soal tentang bencana iklim, tentang kejadian banjir, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan disaster, bencana ni kan dia lebih cepat sampailah. Turut disiarkan tips-tips persediaan menghadapi banjir serta maklumat berkaitan risiko penyakit bawaan air yang disampaikan melalui pesanan khidmat masyarakat. Sesungguhnya peranan radio cukup istimewa bagi penduduk Sabah yang terdiri daripada lebih 30 kumpulan etnik. Selain siaran pelbagai bahasa, RTM Sabah boleh diikuti menerusi Sub FM dan stesen-stesen daerah. Selamat Hari Radio Sedunia, Gabriel Michaelstown, RTM. Baik, saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Syahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Syahira. Terima kasih. Terima kasih suara langsung dari Sabah.